أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan lagi kita untuk berada di dalam majlis ilmu dalam taman-taman syurga pada malam yang mulia ini untuk kita sama-sama menuntut ilmu berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu yang kita pelajari untuk kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita semakin kenal Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung lagi pengajian dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah karangan Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Ad-Dardir rahimahullah pada matan baitnya yang berbunyi qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma al-ma'ani sab'atun lir-ra'i ay 'ilmuhu al-muhit bil asya'i hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu shay'in kainin aradah wa in yakun bididdihi qad amara falqasdu ghairul amri fatrahil mira faqad 'alimta arba'an aqsama fil kainati fahfadhil maqama kalamuhu was-sam'u wal ibsaru fahuwal ilahul fa'ilul mukhtar. Maksudnya kemudian sifat seterusnya selepas sifat nafsiyah dan sifat salbiyah adalah sifat ma'ani yang berjumlah 7 sifat bagi orang yang memerhati, iaitu sifat ilmunya yang meliputi segala sesuatu, seterusnya sifat hidupnya, kemudian sifat kemampuan atau kekuasaan, dan kemudian sifat kehendak. Setiap sesuatu yang berlaku adalah yang dikehendaki olehnya, sekalipun yang berlaku berlawanan dengan apa yang disuruh olehnya. Justru kehendak bukanlah suruhan atau perintah, maka tinggalkanlah berbantah-bantah. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui 4 pembahagian pada segala kejadian, lantas peliharalah akan posisi ini. Sifat yang kelima pula adalah kalamnya. Kemudian yang keenam, ketujuh sifat mendengar dan sifat melihat. Maka dialah Tuhan yang melakukan lagi menentukan. Jadi kita sambung lagi perbahasan berkaitan dengan sifat ma'ani. Dan kita sebutkan sebelum ini bahawasanya para ulama yang disusun awalnya oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menyusun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ni ada 13, dan ditambah oleh ulama-ulama yang terkemudian tambah lagi 7 jadi 20.
Cuma dalam kitab ni kita akan belajar 13 seperti mana yang disusun awal dahulu oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan kita sebutkan bahawasanya kita mempelajari sifat 20 ini walaupun sikit, walaupun kita kata 13, tetapi itu adalah ummahatus sifat. Itu adalah ibu kepada segala sifat yang lain. Yang apabila kita mempelajari sifat-sifat ini, kita memahami sifat-sifat ini, maka tidak menjadi satu masalah untuk kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Contoh dari Quran, Allah Ta'ala sebut ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang perkara yang sir, perkara yang rahsia, wa akhfa, dan perkara yang lebih tersembunyi daripada perkara yang rahsia itu. Jadi kita minggu lepas kita mengaji dah bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat alim. Allah Ta'ala berilmu, mengetahui. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita sebut Allah Ta'ala mengetahui semua perkara. Sama ada perkara itu yang wajib akal, termasuk semua sifat-sifat Allah, ataupun yang mustahil akal, sama ada dua perkara yang berlawanan, mustahil akal, ataupun sekutu bagi Allah, mustahil akal. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala-galanya. Ataupun perkara yang harus akal, iaitu semua makhluk, sama ada yang dijadikan oleh Allah ataupun yang belum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun apa yang sudah berlaku atau apa yang akan berlaku, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu Allah. Jadi secara kita kata secara umumnya begitu. Jadi bila kita pergi kepada ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara yang rahsia dan perkara yang lebih tersembunyi daripada rahsia. Jadi perkara rahsia ini termasuk dalam kita kata sifat ilmu Allah Ta'ala terhadap perkara yang mungkin, perkara yang mungkin berlaku, boleh difikirkan oleh akal, berkaitan dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala mengetahui rahsia. Sama ada rahsia itu rahsia kita, ataupun rahsia itu ialah rahsia dalam alam ini. Kata ulama tafsir, kamu tak ingat siapa yang menyebutkan, asir itu ialah rahsia yang disembunyikan dalam dada manusia. Maknanya manusia ni bila dia menyembunyikan satu perkara bagi orang lain, maka itu dianggap rahsia bagi diri dia. Itu sir. Kemudian akhfa itu perkara yang lebih tersembunyi lagi daripada rahsia, itu adalah perkara yang dia masih belum tahu apa yang dia nak rahsiakan. Rahsia dia itu mungkin dia sendiri tahu, tapi perkara yang lebih payah lagi, lebih tersembunyi lagi daripada rahsia adalah benda yang dia sendiri tidak tahu apa yang dia akan rahsiakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita sebut, mengetahui semua perincian tentang makhluk, mengetahui semua yang sudah berlaku dan sedang berlaku dan akan berlaku. Jadi itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita telah pelajari pada pengajian yang lepas adalah berkaitan dengan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan beberapa sifat ma'ani. Kita sebutkan pada pengajian yang lepas bahawasanya sifat salbiyah itu tidak ada pada zat Allah. Sifat salbiyah itu adalah dengan kita menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah. Kita belum lagi menyifatkan apa yang ada pada zat Allah. Kita hanya menyucikan fikiran kita daripada keraguan-keraguan ataupun kesalahan-kesalahan dalam memahami zat Allah sebagaimana yang dikhayalkan oleh agama-agama lain yang mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu anak, Tuhan itu dan sebagainya. Itu dinafikan oleh sifat salbiyah. Kita kata Allah Ta'ala wahdaniyah esa, itu bermakna Tuhan tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima, tidak 10. Jadi itu guna sifat salbiyah. Kemudian kita belajar sifat ma'ani, ada 7, ialah sifat yang ada pada zat Allah. Kemudian kemungkinan orang kata kita mengaji sifat pada Allah ni 7 sahaja ke? Bukan begitu. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Tapi kadang-kadang setengah orang dia berhujah dengan kata bukankah banyak lagi dalam Al-Quran sifat-sifat bagi Allah. Maka contoh dia kata Tuhan bersemayam di atas arash, contohnya. Tuhan ni ada tangan, ada kaki. Dia kata Tuhan ni duduk di langit. Bukankah itu juga sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran? Kenapa kita tidak masukkan dalam sifat 20?
setengah orang. Kemudian kalau ikut cara tu, maka sebab itulah ada tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Jadi dalam satu mengikut pendapat Syekh Ibn Taymiyah, dia kata adanya tauhid asma' wa sifat. Maka bagi dia sifat-sifat yang kita sebutkan tadi adalah termasuk dalam sifat tauhid sifat Allah. Sifat Allah ni bukan 20 dia kata, maka termasuk sekali. Ya, Tuhan itu adanya mata, adanya kerana dalam Quran ada sebut Allahumma salli alaihi wasallam, fa innaka bi a'yunina, sungguhnya engkau wahai Nabi Nuh berada dalam pandangan a'yun, mata-mata kami. Maka Ibn Taymiyah kata Tuhan ada mata, maka itu termasuk dalam sifat Allah. Jadi itu pendapat yang kita kata sifat-sifat yang seumpama itu para ulama memasukkannya dalam kategori sifat-sifat yang mutasyabihat, sifat-sifat yang tidak jelas. Kerana apa tidak jelas? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Al-Quran secara jelas bahawasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Bila Allah Taala tidak serupa dengan makhluk, dan ayat itu ialah ayat yang jelas, yang tidak ada keraguan, maka segala ayat Al-Quran yang bercanggah, yang bertentangan, yang mengatakan Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka semua itu adalah termasuk dalam kategori ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, para salafus salih, kita kata imam-imam yang besar dahulu tidak mentafsirkan ayat-ayat itu. Dia kata kita baca ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita tak kata Tuhan duduk atas arasy. Kita kata Tuhan bersifat dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan kita kita tidak mentakyifkan, kita tidak membagaimanakan bagaimana Tuhan duduk atas arasy. Jadi itu cara untuk memahami ayat mutasyabihat seperti mana yang disebutkan oleh salafus salih, bukan meletakkannya sebagai satu daripada sifat Allah, tetapi membacakannya sahaja. Tapi perkara-perkara yang kita letakkan dalam sifat-sifat Allah itu adalah seperti mana yang disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kerana itu yang disepakati sebagai sifat-sifat yang muhkamat, yang jelas, bukan sifat-sifat yang keliru. Allah turun pada sepertiga malam, Allah Ta'ala turun di langit dunia. Jadi bagaimana rupa Allah Ta'ala turun? Macam mana Allah Ta'ala turun tu lagu mana? Jadi itu antara ayat-ayat yang kita tidak boleh katakan makna dia, kefahaman dia adalah sifat Allah. Tapi kita kata Allah Ta'ala berkata-kata dengan perkataan sedemikian yang kita tidak tahu, yang kita hanya bacakan sahaja. Dan tidak boleh untuk ayat mutasyabihat dijadikan sebagai akidah. Ini setengah orang, bila dia kata Tuhan duduk langit, maka dia kata antara akidah yang perlu diajar kepada kanak-kanak, kita kena tanya kanak-kanak di mana Allah. Dia buat supaya kita budak-budak mengaji sifat 20 Allah wujud, qidam, baqa. Di setengah tempat dia kata budak-budak kena tanya di manakah Allah. Jadi kalau budak tak boleh jawab Tuhan duduk langit, maka akidah dia tak betul lagi. Jadi maknanya dia meletakkan akidah yang diragui ataupun ayat mutasyabihat sebagai ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Benda yang diragui tidak boleh diletakkan di tempat sifat bagi Allah. Jadi kita nak sebutkan bahawasanya para ulama kita menyusun sifat 20 itu ialah sifat-sifat yang disepakati oleh semua ulama. Tidak ada ulama mempertikai Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa. Tidak ada ulama mempertikai Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan berkehendak. Kerana itu semua dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi pada minggu lepas kita telah pelajari bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara sifat ma'ani Allah ialah sifat ilmu. Ilmuhul muhitu bil asya'i. Ilmu Allah yang merangkumi segala sesuatu. Asya' itu termasuk mungkinat, wajibat dan mustahilat. Kemudian hayatuhum, sifat hidupnya Allah, yang mana sifat hidup ini mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Wa qudratun, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan berkuasa. Iradah, dan yang akhir kita sebut sebelum ini, Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Wa kullu syai'in kainin aradah.
dan setiap sesuatu yang berlaku adalah yang dikehendaki olehnya. Dan kita sebut satu zikir pada minggu lepas, dan nak baca hadis itu. Zikir itu diambil daripada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abi Daud dalam Kitabul Adab, babu ma yaqulu idza asbaha. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdul Hamid Maula Bani Hashim. Ibunya menceritakan kepadanya, dan ibunya kanat takhdimu ba'dha banati Nabi SAW. Ibu kepada Abdul Hamid adalah khadam kepada anak-anak ataupun putri-putri Rasulullah SAW. Dia kata, anna bintan Nabi SAW haddathatha, sesungguhnya seorang anak perempuan kepada Rasulullah, seorang putri Rasulullah memberitahu kepadanya, anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW kana yu'allimuha, telah mengajarkan kepadanya satu zikir. Kata Nabi SAW, quli hina tusbihin, katakanlah wahai putri-putriku lah, maksudnya wahai anak-anakku, kata Nabi, katakanlah ketika waktu subuh atau ketika waktu pagi dengan zikir subhanallahi wa bihamdihi wa la quwwata illa billah, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu zikir yang betul step sikit ya tadi, 3 kena step pula. Kata Nabi SAW, sesungguhnya fa innahu man qalahunna, barang siapa berkata dengan zikir sedemikian, hina yusbihu, ketika waktu pagi, hufizah hatta yumsi, maka dia akan terpelihara. Terpelihara ni banyak daripada kecelakaan yang zahir ataupun kejahatan yang halus, akan terpelihara dia hatta yumsi, sehingga waktu petang. Wa man qalahunna hina yumsi, dan barang siapa yang berkata dengan zikir itu ketika waktu petang, hufizah hatta yusbihu, maka dia akan terpelihara sehingga waktu pagi keesokan harinya. Maksud zikir itu adalah subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan pujian baginya, wala quwwata illa billah, tiada kekuatan ataupun tiada daya, tiada kekuasaan melainkan dengan Allah, melainkan dengan kekuasaan Allah. Masyaallahu kan, apa yang Allah Ta'ala kehendak, kana, akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka dia tidak berlaku. Jadi semua perkara yang sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, ini semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Dan kalau perkara itu tidak berlaku, maka dia tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi hari ini Allah Ta'ala kehendak kita mari ke masjid. Jadi Masya Allah kan, apa yang Allah Ta'ala kehendak maka akan berlaku pada hari ini. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan kalau Allah Ta'ala tidak kehendak maka dia tidak berlaku. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak kita mari di masjid, maka dia tidak akan berlaku. Tapi bila kita mari, itu tanda Allah Ta'ala berkehendak kita mari. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguhnya aku mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan aku mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala meliputi setiap sesuatu ilmunya. Itu maksud zikir ini, maka elok untuk diamalkan. Baik, jadi itu berkaitan dengan sifat iradah. Kata Tuan Pengarang rahimahullah, kita sebut tadi, setiap sesuatu yang berlaku adalah yang dikehendaki olehnya. Kemudian Tuan Pengarang kita sambung lagi berkaitan dengan sifat iradah. Sekalipun yang berlaku berlawanan dengan apa yang disuruh olehnya, justru kehendak bukanlah suruhan, maka tinggalkanlah berbantah-bantah. Jadi kehendak Allah, iradatullah ini, pertama sekalinya dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut
dalam ayat yang kita biasa baca dalam penghujung surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ayat itu sebenarnya ialah ayat yang menjadi penentu kepada apa yang berlaku di alam ini. Innama, hanya sanya, amruhu, urusan Allah, idza arada syai'an, tatkala Allah Ta'ala berkehendak, menginginkan sesuatu, an yaqula lahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Yang berterjemah berkata, Allah Ta'ala yaqul, berkata terhadap perkara itu, terhadap perkara yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu, kun, dengan satu perintah daripada Allah, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Ini perkara yang seumpama disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim apabila kaum dia nak lemparkan dia ke dalam api yang sangat besar, kemudian Allah Ta'ala kata, ya naru, wahai api, kuni. Kuni itu kerana nar itu muannas, jadi kuni. Kalau muzakkar jadi kun juga. Jadilah engkau wahai api, bardan, sejuk, wasalaman, dan sejahtera. Kata guru saya, bila Allah Ta'ala sebut ya nar, wahai api, dan tidak ya nar itu disebut secara umum, ala Ibrahim tersebutlah sekali. Jadi bila Allah Ta'ala sebut wahai api, maka semua api di satu dunia ini menjadi sejuk dan menjadi sejahtera. Kerana bila disebut ala Ibrahim, barulah api-api lain jadi panas balik. Kerana Allah Ta'ala mengkhususkan api itu di hujung. Tapi di permulaan Allah Ta'ala kata, ya nar, wahai api, jadilah engkau sejuk dan sejahtera. Maka semua api di atas muka bumi ini patuh pada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya jadi sejuk. Jadi urusan, kita kata pentadbiran alam ini semuanya berlaku dengan kun. Sebab tu kita sebut dalam doa kita baca Yasin, inna bainal kafi wan nun, kan ayat dia doa tu. So yang mana urusan Allah SWT itu sangat cepat berlaku antara kaf dengan nun. Kaf dengan nun tu dua huruf ya. Jadi nak sebut dua huruf tu sekejap ya, kun. Fayakun, maka terjadilah satu perkara. Jadi kata-kata para ulama, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, sebenarnya itu bukanlah satu ayat yang menunjukkan untuk Allah Ta'ala melakukan sesuatu perkara Allah Ta'ala sebut kun, tapi itu adalah satu kinayah, satu kita kata kiasan kepada perkara yang berlaku itu. Semuanya berlaku bukan menantikan lafaz kun daripada Allah, tapi semuanya berlaku dengan hanya kehendak daripada Allah. Jadi hanya Allah Ta'ala berkehendak saja berlaku, ya, bukan kita kata bukan kita kata tak natis Allah Ta'ala sebut kun, tapi dengan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, yang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditakbirkan, diungkapkan dengan kalimah kun, maka berlakulah sesuatu perkara. Jadi semua perkara yang berlaku di sekeliling kita, besar kecil, baik buruk, yang telah berlaku sekarang atau akan datang, semuanya berlaku dengan kun, semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sesuatu yang berlaku di alam ini yang berlaku yang keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu di sini sebut. Jadi dalam perbahasan ini, maka tuan pengarang kita kata, sekalipun apa yang berlaku itu berlawanan dengan apa yang disuruh oleh Allah. Jadi ada perkara yang Allah Ta'ala suruh, tetapi tidak semua perkara yang Allah Ta'ala suruh itu berlaku. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh semua umat manusia supaya menyembah Dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, bersembahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada semua umat manusia ni untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang berlaku, apa yang Allah Ta'ala berlaku ni maksudnya apa yang Allah Ta'ala kehendak.
Allah Ta'ala suruh tadi untuk semua makhluk ini atau semua manusia ini, ya ayuhan nas ubudu, wahai manusia, sembahlah Tuhan engkau, sembahlah Tuhan kalian, sembahlah Tuhan kamu. Tetapi apa yang berlaku, umat yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak semua. Kita lah ni ada berapa orang manusia? 8 bilion ke manusia. Tapi yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa? 3 bilion kata silap. Tak sampai setengah. Tidak sampai setengah umat manusia yang beragama Islam, yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita kata tidak sampai semua manusia yang memeluk agama Islam, itu adalah apa yang berlaku, dan semua yang berlaku itu berlaku dengan kehendak Allah. Jadi orang yang tidak masuk Islam, orang yang kafir itu, adakah orang yang kafir itu juga dia kafir itu berlaku dengan kehendak Allah? Ataupun kita kata yang beragama Islam sahaja, memulai agama Islam sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Tuhan pengarah kita kata, walaupun berlaku, sekalipun berlaku berlawanan dengan apa yang disuruh oleh Allah. Jadi jangan kita samakan antara perintah Allah dengan kehendak Allah. Boleh jadi perkara itu diperintahkan oleh Allah, tapi tidak dikehendaki dengan iradat Allah. Allah Ta'ala kata kun, dia kafir. Dan perkara ini menyebabkan Mu'tazilah berbeza pendapat dengan kita. Mu'tazilah dia kata pada perkara yang melibatkan baik dan buruk, al-hasan wal-qabih, dia kata hanya perkara yang baik sahaja dikehendaki oleh Allah. Perkara yang buruk itu dikehendaki oleh manusia itu sendiri. Jadi dia kata semua perbuatan manusia ini dilakukan oleh manusia itu sendiri tanpa campur tangan Allah. Jadi nak jadi sesat. Kemudian ada nakal satu perdebatan antara ulama Mu'tazilah dengan ulama Ahli Sunnah. Al-Qadhi Abdul Jabbar, seorang ulama Mu'tazilah yang besar, satu hari dia bertemu dengan seorang ulama Ahli Sunnah yang besar, namanya Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Ini zaman selepas Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Maka berkata Abdul Jabbar, subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Kerana dia Mu'tazilah, maka dia kata maha suci Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak pada perkara-perkara yang fahsya, yang kotor, yang mungkar, zina, minum arak, buat benda haram. Dia kata maha suci Allah daripada melakukan perkara itu. Dalam Quran sebut innallaha la ya'muru bil fahsya. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak menyuruh manusia untuk buat perkara yang fahsya. Dia kata begitu. Jadi Allah Ta'ala suci daripada melakukan, berkehendak perkara yang fahsya, kata Al-Qadhi Abdul Jabbar. Maka berkata Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Maka kata Al-Ustaz Abu Ishaq Ahli Sunnah, dia kata maha suci Allah, tidak berlaku dalam kerajaan Allah semuanya yang baik ataupun buruk, tidak akan berlaku melainkan semuanya dikehendaki oleh Allah. Kerana kalau kita kata ada satu perkara yang berlaku dalam kerajaan Allah itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka kita akan mengatakan Tuhatul lemah. Bila berlaku perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah tapi berlaku, maka itu menandakan Tuhatul lemah. Itu dia jawab. Kemudian jawab lagi Al-Qadhi Abdul Jabbar, afayuridu rabbuna ayyu'sa. Adakah Tuhan kita ingin untuk dia dimaksiati? Maknanya adakah Tuhan tu ingin untuk seorang hamba dia buat maksiat kepada dia? Maka kata Al-Ustaz Abu Ishaq, afayu'sa rabbuna qahran. Dia jawab dengan adakah orang itu membuat maksiat dengan paksaan? Maknanya adakah tadi dia kata adakah Qadhi Abdul Jabbar kata adakah Tuhan ingin seorang hamba itu melakukan maksiat pada dia?
Dia nak kata Tuhan tidak ingin perkara itu berlaku, ya, kerana Tuhan tidak suruh. Jadi Al-Ustaz Abu Ishaq kata, afaya, kalau Tuhan tidak ingin, adakah perkara itu dilakukan dengan qahran, dengan paksaan? Kemudian kata Al-Qadhi Abdul Jabbar, ara'aita in mana'anil huda wa qada alayya birrada ahsana ilayya am asa. Jawab lagi, apa pendapat engkau kalau Tuhan menghalang aku daripada menerima hidayah, dan Allah mengkehendaki untuk aku ni dengan kejahatan, Tuhan nak aku jadi fasik ke, ahli maksiat ke, adakah Tuhan telah buat baik pada aku atau Tuhan telah berbuat buruk pada aku? Dia nak juga kata Tuhan ni tidak buat benda buruk. Jadi kalau dia kata, kalaulah Tuhan jadi aku ni ahli maksiat, adakah Tuhan berbuat baik ke buat jahat pada aku? Maka kata Al-Ustaz Abu Ishaq, in mana'aka ma huwa laka faqad asa'a. Kalaulah Tuhan itu menghalang kepada engkau perkara yang menjadi urusan engkau, maka Allah Ta'ala itu berlaku jahat. Wa in mana'aka ma huwa lahu, tetapi sekiranya Allah Ta'ala menghalang hidayah daripadamu, benda yang perkara itu hidayah itu adalah hak Allah Ta'ala nak beri, maka fahuwa yakhtassu bi rahmatihi man yasha, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak boleh buat pilihan untuk memilih hamba-hambanya sesiapa yang dia kehendaki. Jadi simpulannya kita nak kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dalam mengikut ahli sunnah wal jamaah, itu membuat perkara yang baik dan perkara yang buruk yang mengikut kita. Berbeza dengan Mu'tazilah yang kata Tuhan ni hanya buat benda baik sahaja. Bila kita kata Tuhan ni hanya buat benda baik sahaja, maka pendapat Mu'tazilah itu telah menafikan sifat iradat bagi Allah. Dia menafikan Allah Ta'ala ni boleh memilih, berkehendak untuk melakukan sesuatu. Dia hanya mengecilkan skop kehendak Allah Ta'ala itu pada perkara yang baik sahaja. Sedangkan kita kata Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja, baik ataupun buruk. Dan kebaikan dan keburukan itu dinisbahkan kepada kita. Maknanya kita yang kata baik dan buruk. Allah Ta'ala itu semua makhluk di belakang, ya, baik ke buruk ke, semuanya hak Allah, semuanya hamba Allah. Dan sebab itu dalam perbahasan yang akan datang nanti disebutkan manusia ini ada satu ikhtiar yang disebut al-kasbu. Bila dia memilih untuk buat kejahatan, maka kejahatan itu dinisbahkan kepada pilihan dia, dan dibuat oleh Allah. Allah Ta'ala yang mencipta perbuatan itu, tapi yang memilih perbuatan itu juga dia. Manusia itu bersalah, manusia itu berdosa kerana dia memilih untuk membuat kejahatan. Maka Allah Ta'ala membuat melakukan dengan kehendaknya kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu. Ya, cuma kita sebut pada minggu lepas, dalam bab adab, maka kita tidak boleh mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat perkara yang buruk. Kita tak nak kata secara kita kata kalau dalam selain daripada pengajian tauhid, contoh kita mengajar bab tasawuf, ataupun kita mengajar bab yang umum, kita kata Tuhan jadi aku lagu ni, jadi benda tak molek lah, atau Tuhan jadi Tuhan jadi orang zina ni, ataupun Tuhan Tuhan yang yang menyebabkan berlaku pembunuhan di Palestin. Tu percakapan orang kafir. Ya, orang kafir kata kerana Tuhan tak ada jadi perat tu. Tu kata orang kafir. Jadi adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menisbahkan kebaikan kepada Allah. Dan kita tahu buruk itu Allah Ta'ala juga jadikan, ya, tapi kita tidak menisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, seperti mana yang disebut oleh Allahumma salli ala Nabi Ibrahim alaihissalam, disebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim kata ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Jadi kita nak tanya, sakit tu adakah Nabi Ibrahim itu yang menyebabkan dia sakit? Bukankah
Yang sebetulnya kalau mengikut ilmu yang sebenarnya, dia kata ketika Allah menjadikan aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Itu sepatutnya kalau mengikut hakikat yang sebenar. Tapi dalam percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata ketika aku sakit, yang menjadikan aku sakit ni aku nisbahkan kepada aku sendiri. Sebab tu kalau kita nak kata yang menyebabkan aku terjatuh dari dosa ni, akulah yang buat pilihan. Kemudian Allah Ta'ala yang menyelamatkan aku, Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada aku. Itu ucapan kita sebagai orang yang beriman. Jadi di sini sebut justru kehendak bukanlah suruhan, maka tinggalkanlah berbantah-bantah, bermaksud tinggalkanlah kita daripada pendapat yang mengatakan bahawasanya suruhan Allah itu adalah kehendak Allah. Seperti mana Mu'tazilah kata, kalau Allah Ta'ala suruh beribadah, suruh buat baik, suruh beriman, maka kehendak Allah hanyalah manusia itu beriman. Jadi kalau ada manusia tidak beriman, itu bukan kehendak Allah. Itu kata Mu'tazilah. Baik, maka sesungguhnya kamu telah mengetahui 4 pembahagian pada segala kejadian. Lantas peliharalah akan posisi ini. 4 pembahagian itu tidak dihuraikan dalam ini secara terperinci. Cuma dia memberi Tuan Pengarah kita memberi kita satu isyarat lah kepada 4 pembahagian tu. Jadi 4 pembahagian tu, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dan Allah Ta'ala suruh. Ada benda yang Allah Ta'ala berkehendak dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Apa tu? Contoh yang diberi oleh para ulama kebiasaannya adalah iman Abu Bakar, iman Sayyidina Abu Bakar, ataupun iman kita sendirilah. Kita ni beriman ini adalah perkara yang Allah Ta'ala suruh dan perkara yang Allah Ta'ala kehendak, perkara yang Allah Ta'ala jadikan. Yang kedua adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh, tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak. Allah Ta'ala suruh tapi tidak berlaku. Contoh yang biasa ulama beri adalah kufurnya Abu Jahal, ataupun kufurnya mana-mana orang yang kufur lah. Jadi kufurnya mana-mana orang yang kufur adalah perkara yang tidak betul ke? Kita katakan apa tadi? Perkara yang Allah Ta'ala tidak suruh tapi Allah Ta'ala berkehendak. Kau silap. Yang pertama, perkara yang Allah Ta'ala suruh dan kehendak. Yang kedua, perkara yang Allah Ta'ala suruh tapi tidak kehendak. Yalah, suruh tapi tidak kehendak. Bukan kufur Abu Jahal. Suruh tapi tidak kehendak tu kufurnya Abu Bakar. Tidak suruh tak? Tidak suruh tapi Allah Ta'ala kehendak. Pertama suruh, kehendak. Yang kedua tidak suruh tapi kehendak. Allah Ta'ala tidak suruh untuk jadi kafir, tapi berlaku tidak suruh tapi Allah Ta'ala kehendak. Tidak suruh jadi kafir tapi Allah Ta'ala kehendak. Ya, kufur Abu Jahal lah. Kufur Abu Jahal. Tak apalah, contoh tu boleh fikir sendiri. Yang ketiga, perkara yang Allah Ta'ala suruh kehendak, tidak suruh kehendak, iaitu kufur Abu Jahal. Yang ketiga, perkara yang Allah Ta'ala suruh tapi Allah Ta'ala tidak kehendak, iman Abu Jahal. Imannya Abu Jahal perkara yang Allah Ta'ala suruh tapi perkara itu tidak berlaku. Ataupun iman mana-mana orang kafir lah. Iman mana-mana orang kafir Allah Ta'ala suruh tapi masih tidak berlaku. Yang keempat adalah perkara yang Allah Ta'ala tidak suruh dan perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendak, iaitu apa dia lagi? Perkara Allah Ta'ala tidak suruh dan perkara tidak kehendak. Kufur Abu Bakar. Kufur Abu Bakar lah, iaitu perkara yang Allah Ta'ala tidak suruh Allah Ta'ala jadi Abu Bakar jadi kafir, dan perkara itu tidak berlaku seperti mana berlaku pada kita lah. Allah Ta'ala tidak suruh kita menjadi kafir dan Allah Ta'ala juga tidak berkehendak kita menjadi kafir. Jadi nak sebut di sini bahawasanya kehendak Allah Ta'ala bukan perintah Allah. Sama juga kehendak Allah bukan keredaan Allah.
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala yarda bi'ibadihil kufr. Allah Ta'ala tidak reda kepada hamba dia untuk kafir. Tapi adakah yang kafir? Ada. Bila kata ada, maknanya Allah Ta'ala berkehendak ke tidak berkehendak? Berkehendak. Jadi Allah Ta'ala berkehendak untuk orang jadi kafir. Adakah bermakna Allah Ta'ala reda orang itu menjadi kafir? Boleh jadi Allah Ta'ala berkehendak, tapi Allah Ta'ala tidak reda. Allah Ta'ala tidak suruh. Banyak lagi Allah Ta'ala tidak reda, tidak suruh, tidak kasih, tidak sayang dan sebagainya. Jadi kita nak kata di sini, iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan perintah Allah. Yang menyamakan iradat Allah Ta'ala dengan perintah Allah ni Mu'tazilah, yang cuba dia nak menyucikan Allah daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Dia nak kata tak layak kita kata Tuhan ni nak kita buat maksiat, tidak layak. Sehingga menjatuhkan Mu'tazilah dalam kesilapan menafikan Allah Ta'ala berkehendak pada perkara yang sepatutnya Allah Ta'ala berkehendak. Jadi sebab itu kena berhati-hati ya, dengan kefahaman yang terlalu mengakalkan sifat bagi Allah. Sebab itu yang selamatnya kita mengambil jalan yang disusun oleh para ulama kita dalam menyusun sifat 20. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi sifat yang kelima, sifat kalam, kemudian sifat mendengar dan sifat melihat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.